Mana biarkan mereka. Artinya kalau mereka tidak gitu, tak boleh biar. Tak boleh biar tu ke dia? Perangilah. Itu maknanya perangi mereka. Supaya hadis ini dengan ayat ini. Sebab itu Imam Bukhari panggil ayat tu. Sebab dia memang sesuai dengan hadis ini. Walaupun dari segi zahir nampak tidak sesuai, sebenarnya cukup sesuai. Itu satu maksud Imam Bukhari. Maksud dia yang keduanya ialah nak menyatakan dalam Quran sendiri pun, dalam hadis pun, dia sebut bukan orang mengucap saja baru dia selamat, baru dia tidak boleh diganggu gugat, tetapi dia semaya, dia bagi zakat. Artinya Islam ni bukan dakwah saja Islam, bukan hanya percaya dalam hati saja, tapi kena buat. Bukti yang buat tu ke dia? Sembahyang dan bagi zakat. Ini menunjukkan bahawa Islam yang diterima barulah Islam yang menjamin kehormatan darah dia, harta benda dia tu. Islam yang lagu mana? Islam yang bukan hanya percaya di dalam hati saja, tetapi Islam yang disertai dengan amalan. Tu Imam Bukhari nak. Apa Murji'ah kata amalan tak perlu. Kalau tak perlu apa ya dalam ayat ni dia sebut, kalau mereka bertaubat, bukan setakat bertaubat saja, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Dua perkara ni ada. Kan perlu ni. Ada dua ni. Barulah fakhallu sabilahum. Bukan ada taubat saja baru fakhallu sabilahum, tidak. Selain daripada taubat, mendirikan sembahyang, memberi zakat. Dalam hadis ni, umirtu, aku diperintahkan supaya memerangi manusia sehingga mereka mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan satu saja, mereka mendirikan sembahyang, memberikan zakat. Kalau buat semua ni, baru selamat, baru kita tak boleh ganggu. Maknanya baru terbukti dia tu Islam. Yang ni Islam kena ada i'tiqad, percaya di dalam hati, lepas tu kena buat, buktikan dengan amalan. Jadi Imam Bukhari nak kata puak-puak Murji'ah tak betul, bercanggah dengan Quran dan bercanggah dengan hadis, pegangan mereka itu, maka jadi sesatlah mereka. Kita tak boleh. Kita kena ikut Quran dan kena ikut sunnah. Kalau ikut Quran, ikut sunnah lagu mana? Seseorang itu tidak pandai, dia mendakwa dia itu Islam saja, bahkan dia kena mengucap, dia kena mendirikan sembahyang dan memberi zakat. Barulah terpelihara darah mereka. Itu maksud Imam Bukhari. Dalam dia mari hadis ini dan tajuk tadi. Itu maksud dia, iaitu dia nak menolak puak-puak Murji'ah. Puak-puak Murji'ah yang mengatakan tak payah buat amal. Bila kita percaya kepada Tuhan, percaya agama Islam ni betul, habis masuk syurga dalam kita, tak masuk neraka, tak ada menjejaskan apa-apa. Buat amal, tidak buat amal sepatutnya. Jangan kita kata Imam Bukhari kata berat benar Imam Bukhari tekan ni, nak bak nah, tekan Murji'ah ni apa gitu. Mana ada Murji'ah? Ada. Lah ni pun ada, cuma orang tidak kenal dia tu sebagai Murji'ah. Tu yang di Indonesia tu. Hak ni bini dia Islam, suami Kristian. Hak ni agama ni lagu mana? Murji'ah lah tu hakikatnya. Tengok di India. Di India terutamanya puak-puak pelakon. Puak pelakon. Hak tidak pelakon pun ada juga, tapi tidak majoriti, minoriti. Tengok pelakon hak ni Islam, bini dia kafir. Ada kalanya bini Islam, suami Hindu. Hak ni pula Kristian, duduk dalam satu. Tak apalah tu hak zahir ni, tak apa beza. Islam kira Islam lagu mana dia? Dah muka dia Islam, keturunan Islam. Lepas tu dia terima dia Islam. Jadi kalau dia mati hak ni pergi tanah kubur Islam, dia nak lagu tu lah. Kalau hak ni kena bakar bukan Hindu. Kalau hak ni pergi tanah perkuburan Kristian. Jadi ni terpulang masing-masing. Itu Murji'ah lah tu. Pada hakikatnya Murji'ah, sebab dia kira tak kisah ni amalan ni ke mana-mana, tak penting. Yang pentingnya dakwaan itu. Dia dakwah Islam. Banyak lagi duduk amal lagu ni. Banyak lagi ni. Ramai lagi. Di tempat kita alhamdulillah tak ada. Di tempat kita tak boleh lagu tu. Tak boleh. Sebab apa?
Jelas dah waktu tu, la tankihul musyrikati hatta yu'min, la tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Ayat tu. Jangan kamu berkahwin dengan orang musyrik sehingga mereka itu beriman. Tu kita pegang ayat Quran. Kalau selagi kita Islam tak boleh nikah. Hak tu kepada individu tu, tuan diri tu ditujukan. Kepada wali pula ditujukan. Jangan kamu kahwinkan anak-anak kamu dengan orang-orang musyrikin selagi mereka tidak beriman. Kalau kamu lelaki, jangan menikah dengan perempuan kafir selagi dia tidak beriman. Dia beriman boleh. Kalau kita ni wali, anak kita perempuan, jangan kahwinkan dengan orang musyrikin selagi mereka itu tidak beriman. Tu pegangan kita. Kita kan Allah SWT kata, dia kata saja gitu, tak perlu ikut, tak perlu buat. Apa maknanya? Agama ni untuk panduan, pedoman hidup. Dan pedoman hidup agama dia. Ayat tu kita tak boleh pakai belakang, ikut serah kita nak buat. Ikutlah kita bini kita nak lagu mana, suami kita agama-agama. Apa maknanya? Sekarang ni ada juga pahaman-pahaman dia nak pergi ke arah tu. Pluralisme ni, dia nak bawa kepada ni serupa ya, agama ni serupa. Tu hati mau belakang. Tak boleh. Misalnya dalam ayat tadi, jelas tu sebut tu. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan pegang pergelangan tangan orang kafir. Orang kafir, maksud kawafir di situ orang kafir perempuan. Maksudnya jangan, tak boleh adakan hubungan perkahwinan dengan orang kafir. Orang lelaki tak boleh dengan perempuan, perempuan tak boleh dengan lelaki. Tak boleh. Kita tengok ayat banyak, jelas tu. Lepas pada tu, la yarithul muslim al-kafir walal kafir al-muslim. Orang kafir tidak mempesakai orang Islam. Orang Islam tidak mempesakai orang kafir. Apa kalau ayah kafir, anak ni nak kira lagu mana? Nak turut mak ke turut ayah? Kalau dia turut mak Islam, pun dia tak boleh terima pesaka daripada ayah. Sebab apa? Hadis ni tak boleh. Banyak perkara tu maknanya habis. Binaan Islam tu kita roboh, sosok kita robohkan. Kita pecah atap bumbungnya, kita pecah tangga dia, kita pecahkan. Itulah akibatnya. Pada hakikatnya ada learn ini, hak duduk nak pergi ke arah tu, murjiah lah tu. Itulah murjiah. Jangan kita ingat tak ada. Ada. Hak tu murjiah, dia kata tak kisah buat apa-apa pun, Tuhan terima belakang asalkan baik. Jadi dia buat baik juga, kita buat baik juga. Apa beza? Apa maksud ngakut? Dia tak faham tu. Tu dia tidak faham. Sedangkan hak agama Islam yang diajarkan oleh Nabi SAW ni tidak gitu. Islam saja yang betul. Inna dina indallahil Islam. Agama yang betul di sisi Allah hanya Islam. Tak lagi dah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Sesiapa yang cari agama lain tak terima. Kalau kita kata Tuhan terima belakang, ke mana ayat tu? Tak lagi lah. Hak orang boleh terima, dia masuk dalam ni. Dia masuk dalam pokok murjiah. Hak dulu 1000 tahun lebih dulu Imam Bukhari sudah tentang habis-habisan. Sekarang ni sudah nampak nak ada pula. Nak ada pula. Baiklah. Dalam hadis ini kita tengok Nabi SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan supaya begini-begini. Aku diperintahkan. Bila dalam hadis Nabi SAW kata aku diperintahkan, siapa yang memerintahkan itu? Siapa yang memerintahkan itu? Semua ulama mengatakan kalau Nabi SAW kata aku diperintahkan, maksudnya Allah yang memerintahkan. Maklum dah tu. Oleh kerana maklum sangat, tak payah sebut siapa yang memerintahkan itu. Sebab apa? Tak ada dah orang lain. Tak ada dah orang lain. Kalau kita kata malaikat yang memerintahkan, pada hakikatnya daripada Allah juga. Kalau malaikat mari dia kata kamu buat gini, pada hakikatnya daripada Allah juga. Itu sepakat ulama mengatakan kalau Nabi SAW kata aku diperintahkan, maksudnya